Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Pertama-tama kali marilah kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia kita masih lagi hidup dalam lingkungan iman Islam dan ihsan. Dan sama-sama kita sentiasa bertaubat kepada Allah Taala akan segala dosa yang telah kita lakukan sama ada kita sedar ataupun tidak. Pada kali ini saya ingin buat satu reaction ataupun ulasan tentang satu screenshot ataupun zoom yang saya ambil daripada grup WhatsApp dari orang yang menamakan dirinya sebagai hamba. Ya. Screenshot itu saya ada sertakan di sebelah. Dan ulasan ini tidak ada niat untuk memperkecilkan atau menghina ataupun merendah-rendahkan sesiapa, khususnya individu yang menamakan dirinya sebagai hamba. Cuma saya ingin berkongsi maklumat ataupun penjelasan menurut Al-Quran dan Hadis dan ilmu yang dijabarkan oleh ulama muktabar yang mutawatir. Saudara hamba menulis bahawa zat itu adalah af'al, iaitu akal. Hati itu adalah asma, roh itu adalah sifat, dan sir itu adalah zat. Baik. Itulah yang dikatakan zat, sifat, asma dan af'al. Ya, seperti itulah yang ditulis oleh saudara hamba. Baik. Sebelum saya lanjutkan, kita lihat dulu satu ayat daripada surah Az-Zariyat ayat 21 yang bermaksud, dan pada diri kamu mengapa kamu tidak lihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Jadi untuk kita memakrifat akan Allah, kita hendaklah melihat akan diri kita. Kerana diri kita ini adalah tempat ataupun kenyataan ataupun tanda-tanda kebesaran Allah ataupun tanda-tanda untuk mengenal Allah. Baik. Siapakah diri kita? Diri kita. Diri kita ini ada zahir dan ada batin. Zahirnya adalah tubuh. Lepas tu ada sifat, mendengar, melihat, kata-kata dan kekuatan dan sebagainya, dan ada af'al, iaitu kita berbuat segala sesuatu, dan ada asma, iaitu nama kita. Contohnya nama saya, contohnya lah Ahmad, ya. Saya yang bersifat dengan pemurah, ya. Saya yang boleh buat segala sesuatu, dan saya inilah wujud. Inilah yang dikatakan wujud saya. Ini tubuh yang bersifat, yang ada perbuatan, yang ada nama. Itu secara ringkasnya. Ya. Jadi, jikalau kita lihat pada diri kita ini, demikianlah kita kiaskan, kita fahamkan untuk mengenal Allah ataupun Tuhan. Ya. Jadi maknanya wujud Tuhan itu zat, ya, yang bersifat, yang ada perbuatan, yang ada nama. Ya, kita pandang diri kita ni wujud, tubuh, ada sifat, ada perbuatan dan ada nama. Demikianlah kita nak faham bahawa Tuhan itu adalah zat yang bersifat, yang ada perbuatan, yang ada nama. Siapakah nama Tuhan? Iaitu Allah. Allah inilah Tuhan satu-satunya. Tiada Tuhan melainkan Dia. Ya, baik. Dari diri kita ini kita lihat Tuhan itu bagaimana. Jadi maknanya Tuhan itu wujudnya zat. Ya. Zat. Perbandingannya wujud kita, tubuh. Kita tidak mengatakan tubuh kita ini zat, kerana zat itu adalah satu istilah yang khusus bagi Allah, bagi Tuhan, bagi Allah, ya. Khusus kita katakan Tuhan itu Allah, yang lain itu bukan Tuhan. Selain daripada Allah bukan Tuhan, itu makhluk. Ya. Jadi sifat kita ini sebagai tanda sifat Tuhan, sifat Allah. Perbuatan kita sebagai tanda perbuatan Allah. Nama kita sebagai tanda nama zat itu Allah. Dan lagi dengan nama yang 99 nama itu. Ya. Jadi zat, sifat, asma dan af'al itu adalah wujudnya zat yang bersifat, yang ada perbuatan, yang ada nama. Sifat, perbuatan dan nama dia berdiri pada zat. Tanpa wujud zat, ya,
Jadi tidak ada sifat, tidak ada nama dan tidak ada perbuatan. Kerana tiga ini dia berdiri di atas zat, dia tidak boleh wujud sendiri. Contoh untuk mudah faham, ya, diri kita, ya, pendengaran kita, perbuatan kita, nama kita tak akan wujud tanpa tubuh kita. Ya. Jadi tubuh kita inilah yang mendengar, yang berbuat dan yang ada nama. Ya. Bila orang panggil Ahmad, siapa Ahmad? Itu orangnya. Ya. Jadi diri kita ini adalah tempat kenyataan bagi mengenal Allah ataupun tempat tanda-tanda makrifatullah. Ya. Tetapi hakikat diri kita ini tidak sama dengan hakikat Allah. Kerana kita baharu, ya, baharu zat, baharu tubuh, baharu perbuatan, baharu nama dan baharu sifat. Allah Taala mencipta kita ini, ya, untuk sebagai tempat untuk mengenal dia. Kerana apa? Kerana Allah Taala kata, dan pada diri kamu itu, kenapa kamu tidak melihat tanda-tanda kebesaran Allah, tanda-tanda makrifatullah. Jadi apa perbezaannya kita dengan Allah? Ya, kita tidak sama dengan Allah. Sama hanya pada nama, pada sebutan, tetapi tidak pada hakikat. Ya, wujud, mendengar, melihat, berkata-kata, hidup, kita, dan perbuatan kita, nama kita, ya, itu sebutan sahaja, hakikatnya tidak. Kerana wujud kita ni baru dicipta, wujud Allah Ta'ala itu qadim. Ya, jadi maknanya wujud kita ini jisim, jirim, dan benda alam. Tapi Allah Ta'ala itu bukan jirim, bukan jisim, bukan benda alam. Jadi kita dengan Allah Ta'ala itu laisa kamitslihi syai'un. Apa lagi satu yang kita tidak sama dengan Allah? Kerana kita ni ada zahir, ada batin. Batin itu adalah latifah rabbaniyah ataupun satu jisim halus yang dibangsakan kepada perbuatan Tuhan, perbuatan Allah Ta'ala. Ya, jisim halus itulah yang dinamakan sebagai roh, hati, akal, nafsu. Ya, empat perkara. Ya, roh itu menghirup, akal itu berfikir, hati itu menilik, menilai, nafsu itu berkehendak. Tapi itu hanyalah satu, iaitu latifah rabbaniyah yang menjadi dalaman kita. Bermakna wujud kita ni ada zahir dan ada batin. Adakah Allah Ta'ala itu ada roh? Tidak. Ya. Wujud Allah Ta'ala itu, hidup Allah Ta'ala itu tanpa roh. Dia hidup dia, wujud dia dengan sendirinya, hidup dia dengan sendirinya tanpa roh. Kita hidup ini dengan roh, kerana roh itu menghidup. Ya. Jadi hidup Allah Ta'ala itu tidak dengan roh. Ya, kerana bila dikatakan roh, sama dengan kita. Ya, kita dicipta, dihidupkan dengan roh. Roh inilah yang menghidup, menjadikan jasad kita ni hidup, boleh bergerak. Ya, boleh bergerak, ada daya, itu dinamakan hidup. Kalau kita mati, kita tidak dinamakan hidup. Tetapi roh itu hidup, kekal, dikekalkan oleh Allah Ta'ala. Ya, jadi Allah Ta'ala tidak mempunyai roh. Ya, Tuhan tidak mempunyai roh. Ya. Jadi maknanya zat itu adalah diri Allah Ta'ala, diri Tuhan. Sifat itu kelakuan diri Tuhan. Afal itu perbuatan diri Tuhan. Asma itu nama diri Tuhan. Ya, jadi bukanlah dikatakan zat itu afal. Kerana zat itu dirinya, afal itu perbuatannya. Jadi zat dengan perbuatan itu lain. Bukan. Bukan. Dia dua perkara atau istilah yang berbeza. Ya, yang berbeza. Cuma afal, asma dan sifat itu dia wujud terpaksa bergantung dengan zat. Tanpa zat dia tidak wujud. Ya, jadi roh itu adalah dalaman kita. Roh itu bukan bukan bagi Allah, tidak. Ya. Jadi sir itu apa sir? Sir itu adalah zat Allah yang kita tidak tahu, yang kita tidak boleh lihat dengan mata kepala, tetapi ia ada. Ia ada. Ia ada. Ada zat Allah Ta'ala itu hakikatnya bersalahan dengan segala sesuatu yang baru. Ya. Jadi zat itu bukan afal, bukan akal. Ya. Kerana akal, hati dan roh itu adalah bagi makhluk. Bagi makhluk. Dia bukan bagi Allah. Ya. Jadi
Asma itu nama. Asma itu nama. Bukan roh. Roh itu dalaman kita. Asma itu nama kita yang baru dan juga nama bagi Allah yang qadim. Ya. Jadi sir itu adalah zat Allah Ta'ala yang kita tidak boleh lihat semasa kita di atas dunia dengan mata kepala kita. Ya. Tetapi kita akan melihat zat Allah Ta'ala itu dengan mata hati kita yang dinaikkan pada mata kepala di syurga kelak. Ini ada perbahasan yang lain. Dan saya telah menjelaskan pada video yang lalu. Dan boleh semak pada link yang saya sertakan pada description di bawah. Ini naklah kita faham dengan sebaik-baiknya. Ya, supaya kita tidak tersilap. Kita mengatakan zat itu afal. Tidak. Zat itu bukan afal. Zat itu zat. Afal itu perbuatan. Perbuatan bagi zat. Zat Allah Ta'ala tidak ada roh. Yang ada roh kita. Yang ada roh kita. Jadi apabila kita sebut zat, sifat, asma dan fa'al itu adalah khusus bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, jadi jangan kita keliru. Ya, jangan kita keliru. Jadi hendaklah kita faham baik-baik supaya kita tidak ataupun tidak tersalah ataupun tersilap ataupun lebih jauh lagi tersesat dalam iktikad. Ya. Jadi sekianlah dulu bila topik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.